Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 3 Aneka Sukan bagi permainan kategori memadang dengan tajuknya Pukulan Kilat. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.8 berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. 2.8 berkebolehan mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori memadang. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.8.2 memukul bola yang dibaling dengan pelbagai kelajuan dan 2.8.3 mengenal pasti pemasaan memukul bola yang datang pada pelbagai kelajuan. Isi pembelajaran kita pada kali ini adalah merujuk halaman 34 dan 35 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 34 buku teks. Joyce Ng, Paul dan rakan-rakan mempraktikkan kemahiran memukul bola pada pelbagai kelajuan dalam permainan pukulan hebat dan pukulan sasar. Mereka memukul bola yang dibaling pada pelbagai kelajuan. Ketika kontak bola, mereka perlu menyesuaikan kelajuan ayunan pukulan dan menentukan pemasaan yang sesuai berdasarkan kelajuan bola yang dibaling. Berdasarkan pernyataan yang kita baca tadi, ada beberapa perkara yang kita akan fokus dalam perbincangan kita. Antaranya, memukul bola pada pelbagai kelajuan. Yang kedua, menyesuaikan kelajuan ayunan pukulan. Dan yang ketiga, menentukan pemasaan yang sesuai berdasarkan kelajuan bola yang dibaling. Seterusnya kita akan membincangkan tentang gambar situasi permainan pukulan hebat yang kamu lihat di halaman 34 buku teks. Bagaimanakah cara bermain permainan ini? Cikgu akan menerangkan secara terperinci tentang bagaimana permainan pukulan hebat ini dimainkan. Di samping itu, cikgu akan menerangkan tentang bagaimana bola boleh dipukul dengan pelbagai kelajuan. Kita juga akan membincangkan tentang pentingnya pemain menentukan masa yang sesuai membuat pukulan berdasarkan kelajuan bola yang dibaling. Mari kita baca bersama-sama tentang cara bermain permainan pukulan hebat. Yang pertama, bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Nombor 2, tentukan kumpulan pemukul dan kumpulan pemadang. Murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu yang pertama kumpulan pemukul dan kedua kumpulan pemadang. Yang ketiga, pasukan pemukul akan memukul bola ke sasaran. Dalam permainan ini, terdapat beberapa sasaran markah diletakkan dalam petak gelanggang. Mari kita lihat contoh-contoh sasaran markah yang telah diletakkan. Contohnya, jika pemukul memukul ke arah petak ini, mereka akan mendapat 1 mata. Sekiranya pukulan yang lebih jauh, pemukul akan mendapat 4 mata. Seterusnya, di petak yang ditanda dengan 2 mata, maka pemukul akan mendapat 2 mata. Dan yang terakhir, sekiranya jauh
ke hadapan lagi, maka pemukul akan mendapat 3 mata. Kita lihat terlebih dulu apakah tips yang diberikan oleh pemukul sewaktu pemukul ini hendak melakukan pukulannya. Jika bola yang dibaling laju, saya perlu memukul dengan cepat. Jika bola yang dibaling perlahan, tindakan memukul perlu dilambatkan. Ini adalah satu tindakan segera ataupun tindakan spontan yang perlu diambil oleh pemukul berdasarkan kelajuan bola yang dibaling. Seterusnya, mari kita lihat nombor 4. Mata diberi mengikut kawasan jatuhan bola seperti yang ditetapkan. Itu telah dibincangkan tadi bagaimana cikgu telah menunjukkan petak-petak sasaran mata yang boleh dituju oleh pemukul jika mereka ingin mendapatkan mata-mata yang tertentu. Seterusnya yang kelima, tambahan satu mata diberi jika berjaya melakukan larian lengkap. Sebaik saja pemukul membuat pukulan, mereka perlu membuat larian mengikut arah larian yang cikgu tunjukkan yang berwarna biru. Ini adalah dikira satu pusingan larian yang lengkap. Sekiranya pemukul berjaya membuat satu larian yang lengkap, maka mereka akan mendapat tambahan satu mata. Seterusnya, yang keenam. Pemukul tamat giliran memukul jika 1. Bola yang dipukul berjaya ditangkap pemadang sebelum jatuh ke tanah. Maksud dia, bola yang dipukul oleh pemukul berjaya disambut oleh pemadang. Maka, pemukul akan disingkirkan. 6.2. Pemadang berjaya menyentuhkan bola pada badan pemukul semasa melakukan larian. Sekiranya pasukan pemadang berjaya menangkap bola yang dipukul oleh pemukul dan segera menyentuh bola tersebut kepada badan pemukul, maka pemukul akan disingkirkan. Dan yang ketujuh, tukar peranan setelah semua pemukul berjaya dimatikan. Berdasarkan perbincangan tentang permainan pukulan hebat itu, terdapat beberapa tips atau panduan yang perlu dikuasai oleh pemukul. Mari kita lihat apakah tips atau panduan tersebut. Yang pertama, pemain perlu memukul cepat sekiranya bola dibaling laju oleh pembaling. Yang kedua, tindakan memukul perlu dilambatkan jika bola yang dibaling perlahan. Ketiga, sesuaikan kelajuan ayunan pukulan dengan kelajuan bola yang dibaling. Dan yang keempat, tentukan masa yang tepat untuk membuat pukulan berdasarkan kelajuan bola yang dibaling. Itu adalah antara tips atau panduan yang perlu diambil kira oleh pemukul sewaktu mereka ingin membuat pukulan. Kita juga akan membincangkan tentang permainan pukulan sasar yang terdapat di halaman 35 buku teks. Bagaimanakah cara bermain permainan ini? Mari kita lihat cara bermain permainan pukulan sasar. 1. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. 2. Tentukan kumpulan pemukul dan kumpulan pemadang. 3. Pemukul akan memukul bola ke sasaran. Jika kita lihat pada gambar, ada beberapa tempat yang telah ditandakan dengan mata-mata tertentu yang boleh menjadi sasaran pemain atau pasukan pemukul. Mari kita lihat markah atau mata-mata yang boleh diperoleh oleh pemukul. Antaranya 3 mata.
Kawasan ini akan memberikan 2 mata. Seterusnya, petak atau sasaran 1 mata. Dan yang terakhir adalah 4 mata, iaitu mata yang tertinggi dalam gelanggang tersebut. Seterusnya yang keempat, mata diberi berdasarkan tempat jatuhan bola dalam zon mata yang ditetapkan. Sebagaimana yang cikgu telah tunjukkan tadi, itu adalah zon-zon di mana ataupun tempat-tempat sasaran di mana mata boleh diperolehi oleh pemukul dengan mengarahkan bola yang dipukul ke sasaran tersebut. Seterusnya yang kelima, pemukul terkeluar jika 1. Bola yang dipukul berjaya ditangkap sebelum mencecah tanah. Maksudnya, sekiranya bola yang dipukul oleh pemukul melambung ke udara dan berjaya disambut atau ditangkap oleh pemadang, maka pemukul akan disingkirkan. 5. 2. Pemadang menyentuhkan bola di badan pemukul. Di sini, sekiranya pemadang berjaya mengambil bola atau menangkap bola yang dipukul oleh pemukul dan dengan segera menyentuhkan bola kepada badan pemukul, maka pemukul akan disingkirkan. 5. 3. Kayu sasar dijatuhkan pemadang semasa memukul atau membuat larian. Di manakah terletaknya kayu sasar? Ya, inilah kayu sasar. Di mana sekiranya pemadang berjaya membaling bola tanpa dapat dipukul oleh pemukul dan mengenai kayu sasar, maka pemukul akan disingkirkan. Yang keenam, jika pemukul berjaya membuat larian, pasukan akan memperoleh 1 mata. Ini adalah arah larian yang perlu dibuat oleh pemukul A. Cikgu labelkan sebagai pemukul A. Ini arah larian yang perlu dibuat oleh pemukul A. Sebaik saja pemukul A membuat pukulan. Manakala rakan pemukulnya yang cikgu labelkan dengan pemukul B perlu berlari ke arah bertentangan untuk melengkapkan 1 larian. Bermaksud kedua-dua pemukul ini perlu membuat pertukaran posisi dan pasukan mereka akan mendapat 1 mata. Cikgu akan memberikan informasi tambahan bagaimana pemukul boleh mengarahkan bola yang dipukul ke sasaran yang dikehendakinya. Ini adalah contoh bagaimana beberapa pukulan ataupun bagaimana pemukul boleh menahan bola dan mengarahkan bola ke sasaran yang dikehendakinya. Dengan cara ini, maka pemukul boleh meletakkan atau mengarahkan bola ke mana-mana sasaran yang dikehendakinya. Seterusnya, kita baca yang ketujuh. Tukar peranan jika kesemua pemukul berjaya dikeluarkan. Apabila semua pemukul berjaya disingkirkan, maka kedua pasukan akan bertukar peranan. Pemukul akan berperanan sebagai pemadang dan pemadang akan bertukar peranan sebagai pemukul. Dan yang terakhir, yang ke-8, pasukan yang mengumpul mata tertinggi ialah pemenang. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari kita buat sedikit latihan dengan menyelesaikan soalan yang diberi di halaman 35 di bahagian kukuh minda. Apakah soalannya? Bagaimanakah untuk melakukan pukulan yang jauh dan sukar ditangkap? Berdasarkan perbincangan kita tadi, apakah jawapannya?
Pemukul boleh melakukan pukulan yang jauh dan sukar ditangkap dengan cara yang pertama, memukul bola di bahagian tengah bola. Bola yang dipukul di bahagian tengah akan laju dan jauh menuju ke sasaran. Bola tidak melambung ke atas menyebabkan ia sukar ditangkap atau disambut oleh pemadam. Ini adalah gambaran yang lebih jelas bagaimana pukulan di bahagian tengah bola dibuat atau boleh dilakukan oleh pemukul. Seterusnya yang kedua, memukul dengan cepat bola yang dibaling laju. Kontak bola pada kayu pada masa yang tepat akan menyebabkan bola laju, pergi jauh dan sukar untuk ditangkap. Jadi, itu adalah antara jawapan bagaimana kita boleh melakukan pukulan yang jauh dan sukar ditangkap oleh pihak pemadam. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita bagi tajuk pukulan kilat. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6 halaman 34 dan 35. Semoga apa yang dibincangkan tadi memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe Mak Sana Sini Channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.